Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Farhana binti Muhammad Farid. Nombor matrik saya ialah A20A1618. Kawan-kawan, tahu tak apa itu senaman aerobik? Kalau kawan tak tahu, hari ini saya dan rakan-rakan saya akan menerangkan apa itu senaman aerobik, kumpulan-kumpulan yang terdapat di dalam senaman aerobik, aktiviti-aktiviti yang terdapat di senaman aerobik beserta kelebihannya. Apa itu senaman aerobik? Aerobik ini berasal dari perkataan aero yang bermaksud oksigen. Ini menunjukkan bahawa semasa senaman anda, oksigen digunakan untuk membakar karbohidrat dan lemak, oleh itu menghasilkan tenaga untuk seluruh badan. Senaman aerobik adalah sejenis aktiviti di mana anda menggunakan tangan dan kaki anda untuk membuat pergerakan. Badan dan otot akan bergerak secara berterusan berdasarkan ritma gerak yang mudah dilakukan dalam gerakan berulang-ulang. Kadar denyutan jantung dan pernafasan akan meningkat sejajar dengan senaman fizikal anda. Seterusnya ialah kumpulan senaman aerobik. Menurut The American College of Sport Medicine, latihan aerobik boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan berdasarkan tahap intensiti. Kumpulan pertama mengandungi aktiviti fizikal yang mudah seperti berjogging, mendaki tangga, berjalan atau berbasikal. Yang kedua pula ialah lebih kepada tahap sederhana sehingga tahap sengit seperti berenang, menari, melangkah bangku dan mendaki. Bagi kumpulan ketiga, hanya aktiviti-aktiviti yang memerlukan kemahiran dan banyak tenaga yang digunakan ketika melaksanakannya, iaitu tenis, bola tampar dan bola keranjang. Terdapat 5 kelebihan berjoging. Yang pertama, dapat meningkatkan kuasa minda. Apabila kita berjoging, kita dapat membantu ingatan dan perkembangan otak kita. Yang kedua, dapat menguatkan sendi dan otot. Berjoging dapat mengakibatkan penurunan berat badan dan pengurangan tekanan di bahagian sendi. Dengan berlari juga, sendi-sendi dan otot-otot dapat diperkuatkan dalam jangka panjang. Yang ketiga, dapat menyihatkan badan. Dengan berjoging dapat mengeluarkan peluh dan dapat menyihatkan tubuh badan kita agar sentiasa sihat. Yang keempat, dapat menurunkan berat badan. Berjoging dapat melansirkan badan kerana aktiviti ini cepat membakar kalori dalam lemak. Yang kelima, menguatkan paru-paru. Selain daripada membantu jantung, kapasiti paru-paru boleh ditingkatkan dengan berjoging. Ini kerana lebih banyak oksigen dapat disalurkan ke tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Nurul Ayu Wahidah binti Hanifah. Nombor matrik H20A168. Hari ini saya akan menerangkan tentang senaman aerobik iaitu berjalan pantas. Berjalan pantas atau lebih dikenali sebagai brisk walking adalah salah satu senaman yang paling mudah untuk kita lakukan untuk kita kekal cekah dan sihat. Malah ia juga merupakan senaman yang tidak menggunakan sebarang peralatan dan ia juga merupakan senaman yang berintensiti rendah. Malah senaman ini mempunyai banyak manfaat kesihatan. Baiklah. Seterusnya saya akan menerangkan tentang teknik-teknik berjalan pantas. Langkah pertama adalah berdiri tegak dan lurus. Mata pandang ke hadapan 8 atau 10 meter ke hadapan. Jikalau ingin pandang ke bawah, hanya mata sahaja yang pandang ke bawah. Seterusnya langkah kedua, bengkokkan siku dan tangan 90 darjah dan tangan mestilah genggam. Tapi masih dalam keadaan rileks. Kemudian, tangan mestilah dihayunkan sehingga paras dada dan jangan hayunkan secara berlebihan. Langkah ketiga, semasa berjalan, pastikan tumit kaki terlebih dahulu menyentuh lantai. Kemudian, ujung kaki belakang sebahagian tumpuan atau dorongan. Dan langkah yang terakhir, pastikan kaki selalu menyentuh tanah semasa berjalan dan sejajar dengan kaki yang sebelumnya. Berikutnya adalah contoh berjalan pantas.
membincangkan tentang kebaikan yang dapat diperolehi daripada melakukan aktiviti berbasikal. Antara kebaikan yang dapat diperolehi adalah meningkatkan kesihatan mental. Dalam satu kajian yang dilakukan oleh YMCA mengatakan bahawa seseorang individu yang bergiat aktif secara fizikal dapat meningkatkan skor kesejahteraan 32% lebih tinggi berbanding individu yang tidak aktif. Kebaikan yang seterusnya adalah dapat mengurangkan berat badan. Hal ini demikian kerana aktiviti berbasikal dapat membakar kalori antara 400 hingga 1000 dalam masa 1 jam bergantung kepada intensiti seseorang individu. Kebaikan yang seterusnya adalah mengurangkan risiko penyakit jantung dan kanser. Berbasikal meningkatkan kadar denyupan jantung dan mengalirkan darah dengan baik ke seluruh badan. Berbasikal juga membakar banyak kalori. Ini mengurangkan kadar peningkatan berat badan. Oleh itu, ini adalah antara bentuk aktiviti yang dicadangkan oleh NSS sebagai cara yang sihat untuk mengurangkan risiko anda untuk mengalami penyakit jantung dan juga kanser. Desa ini juga merupakan salah satu aktiviti dalam senaman aerobik. Ia juga terdapat beberapa kelebihan yang boleh kita amalkan melalui larian merentas desa ini. Antaranya ialah dapat menghilangkan stres, terutama kepada mereka yang stres dalam pekerjaan dan pembelajaran. Digalakkan melakukan senaman ini kerana ia dapat membuang segala tenaga kelebihan yang selama ini membebankan diri kita. Kelebihan kedua pula ialah dapat menyihatkan kulit. Kulit yang sihat datang daripada aktiviti yang sihat. Dengan aktif berlari, kita dapat membuang sisa toksin dalam badan menerusi peluh dan juga kulit akan jadi lebih efisien sekaligus menjadikan kulit kita lebih sihat. Kelebihan ketiga pula ialah tidur yang lebih nyenyak. Menggunakan tenaga yang banyak semasa berlari menyebabkan tidur kita akan jadi lebih nyenyak. Selain itu juga, kita boleh menetapkan tidur kita dengan lebih teratur. Kelebihan seterusnya pula ialah aliran darah yang baik.
Semasa kita berlari, darah yang kaya dengan oksigen akan dialirkan dengan baik ke bahagian otak, lalu menyebabkan bekalan oksigen di bahagian otak akan mencukupi. Ini akan membuatkan badan kita jadi lebih segar dan produktif. Kelebihan terakhir yang mungkin ramai tidak ketahui juga, berlari dapat memanjangkan usia. Menurut kajian, berlari dapat melambatkan proses penuaan. Jangka hidup warga emas yang berlari dengan kerap adalah lebih panjang daripada warga emas yang tidak berlari. Selain itu juga, orang yang berlari 2.5 jam dalam seminggu akan mengurangkan risiko meninggal dalam usia muda sehingga 19%. Terdapat beberapa kelebihan naik turun tangga. Antaranya ialah dapat membantu menurunkan berat badan. Naik turun tangga sekurang-kurangnya 5 minit sehari dapat membantu kita menurunkan berat dan dapat membantu memberikan tenaga kepada badan kita. Selain itu, naik turun tangga juga baik untuk tekanan darah. Kita dapat memastikan kesihatan jantung dan pengaliran darah yang baik. Kadar denyutan jantung juga dapat ditingkatkan dan dapat memastikan badan kita mempunyai pengaliran darah yang baik. Kelebihan seterusnya ialah aktiviti naik turun tangga dapat mengurangkan kadar kematian dan meningkatkan kesihatan mental. Minda yang cergas hasil daripada aliran darah yang baik dapat mengurangkan masalah mental. Oleh itu, risiko untuk kita mendapat masalah mental dapat dikurangkan hasil daripada penggunaan tangga. Selain itu, aktiviti naik turun tangga dapat mengurangkan sakit kepala. Hal ini kerana penggunaan tangga akan memberi kesan yang bagus dalam mengurangkan kadar mendapat serangan sakit kepala yang teruk, kerana ia membantu melancarkan peredaran darah dan mengelakkan terjadinya sumbatan pada saraf tenda yang boleh menyebabkan sakit kepala yang teruk.